Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membuat pembentangan idea inovasi saya untuk Innovas 22. Tajuk idea inovasi saya adalah buku terapi biblio untuk kepulihan diri atau dalam bahasa Inggeris Self-Recovery Book for Bibliotherapy. Dalam singkatannya SERAP. Baiklah, sebagai pengenalan, terapi biblio adalah satu kaedah untuk mendapatkan kesembuhan dan solusi kepada masalah yang dihadapi dengan kaedah membaca ataupun pembacaan. Terapi biblio juga dikenali sebagai terapi buku. Terapi biblio telah dibincangkan sebagai model psikodinamik pada tahun 1950-an lagi oleh seorang tokoh Caroline Schroders. Menurut Rohmiyati 2019, terapi biblio adalah satu bentuk sokongan psikoterapi melalui bahan bacaan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah peribadi. Terapi ini juga dapat melahirkan katarsis iaitu kelegaan dalam diri seseorang supaya mereka mempunyai pandangan baru dan boleh menjadi sumber tindak balas emosi dan empati. Jadi kita dapat lihat bahawa terapi biblio ini adalah satu kaedah kita mendapat kelegaan dengan cara membaca buku. Baiklah, untuk pernyataan masalah yang kumpulan kami fokuskan adalah dari sudut perasaan tidak gembira atau unhappy, sedih atau hiba, iaitu grief, terutamanya apabila seseorang menghadapi kehilangan orang yang tersayang, kematian dan sebagainya. So apabila kita berhadapan dengan isu kematian, kita akan ada rasa grief dan juga sedih tersebut sehingga boleh menyebabkan tekanan sama ada di rumah maupun di tempat kerja. Jadi grief ini adalah perubahan diri yang boleh berlaku akibat daripada tindak balas kehilangan nyawa atau loss orang yang disayangi atau individu yang signifikan dalam hidup. Antara reaksi grief yang biasa berlaku adalah sedih berpanjangan, tidak gembira, pernafian, marah serta hilang selera makan dan juga tidur akan terjejas. Sekiranya ia berterusan akan membawa kepada isu-isu kesihatan mental. Jadi bagi mengatasi masalah grief dan loss ini atau hiba dan sedih, objektif idea inovasi kami adalah untuk mencari solusi kepada isu tidak gembira, hiba dan kehilangan. Intervensi dalam sesi kaunseling dan juga kesembuhan dan keredaan emosi diri. Jadi bagaimana untuk mencapai objektif dan mencari solusi kepada permasalahan tersebut? Baiklah, untuk projek SERAP ini ataupun terapi biblio untuk kepulihan diri ini, kami bahagikan kepada beberapa fasa. Penerangan idea, terapi biblio boleh dibahagikan kepada 3 elemen iaitu pembacaan, buku majalah akhbar, video dan muzik dalam bentuk podcast. Namun, bagi idea inovasi kami iaitu SERAP, yang dikemukakan, aspek utama yang menjadi tumpuan ialah pembacaan dari buku sahaja. Oleh itu, idea inovasi buku terapi biblio untuk kepulihan diri atau Self-Recovery Book for Bibliotherapy iaitu SERAP adalah terapi serta penyembuhan diri melalui kaedah membaca buku. Mengikut segmen yang telah ditetapkan berasaskan kelegaan masalah psikologi yang sedang dihadapi oleh klien iaitu tidak gembira, kehibaan dan kehilangan. Bagi menghasilkan idea inovasi SERAP ini, terdapat beberapa fasa. Fasa pertama adalah kenal pasti masalah yang ingin dibantu. Makna kata, di sini kami akan kenal pasti isu sedih dan hiba, iaitu grief and loss. Kemudian, kenal pasti komponen kesejahteraan psikologi. Apakah elemen-elemen, indikator yang boleh membawa kepada kesejahteraan psikologi. Seterusnya, kami akan kenal pasti genre buku yang bersesuaian. Seterusnya, intervensi kepada klien untuk mengukur keberkesanan. Manakala bagi fasa 2, penerbitan buku antologi yang bersesuaian dengan tema akan dipilih.
Tema buku adalah berkaitan dengan perkembangan kendiri untuk menjadi solusi kepada masalah yang dihadapi. Dan akhirnya, kita dapat mencapai kepulihan kepada isu yang telah dikenal pasti. Keaslian bagi idea ini, terapi biblio adalah kaedah yang telah wujud sebagai satu bentuk terapi. Namun begitu, masih belum ada pengklasifikasian mengikut keperluan psikologi manusia dalam mencapai katarsis dan kesembuhan diri dari tekanan rentetan isu kehibaan dan kehilangan atau grief and loss dan juga isu tidak bahagia iaitu unhappiness. Oleh yang demikian, projek serap ini dilihat sebagai signifikan untuk mengatasi isu tidak gembira, kehibaan dan kehilangan sesuatu yang disayangi dalam hidup. Praktis dan kegunaan. Serap ini dibentuk khas bersesuaian dengan seseorang sama ada di peringkat remaja sehinggalah dewasa dan juga warga emas. Klien akan diminta berkongsi bagaimana buku tersebut dapat membantu mereka mengendalikan serta meleraikan gejolak emosi yang dihadapi. Kemudian perbincangan dan refleksi dalam kumpulan kecil tentang topik dan isu yang dibaca boleh memberikan kesan yang optimum dan lebih berkesan untuk para klien. Dan dengan cara berkongsi bahan bacaan dengan ahli kumpulan yang lain, mereka akan lebih dapat menghayati dan menikmati setiap topik yang dibaca. Sebagai impak kepada projek serap ini, pertama, ia akan memberi kesan positif kepada psikologi individu yang sedang menghadapi masalah hiba dan sedih dan juga tidak bahagia. Seterusnya, individu yang terlibat juga tidak akan merasakan dirinya keseorangan kerana buku tersebut dapat menjadi teman, dapat menjadi kekuatan emosi kepada individu yang sedang dilanda dengan sedih dan kehibaan. Seterusnya, ia juga dapat dimanfaatkan dalam komuniti dan semua lapisan masyarakat, tidak kiralah golongan B40, M40 atau T20. Dan seterusnya, secara keseluruhannya, impak kepada projek serap ini dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Malaysia, bahkan dapat dimanfaatkan juga di tahap antarabangsa apabila buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti contohnya dalam bahasa Inggeris, supaya mendapat permintaan dan juga pembacaan yang lebih tinggi untuk kelompok dan pasaran tertentu. Dan ini berkaitan juga dengan nilai komersial produk serap ini. Ia berpotensi besar untuk diaplikasikan di Malaysia atau di luar negara kerana ia cukup mudah, santai dan fokus kepada nilai-nilai penting yang ada dalam diri klien untuk perkembangan kendiri. Ia boleh dibuat dalam pelbagai edisi seperti yang dinyatakan tadi. Selain itu, ia bukan sahaja terapi yang dapat digunakan kepada klien yang mengalami kehilangan, kehibaan, sedih, tidak bahagia, tetapi ia juga dapat digunakan kepada klien yang mengalami trauma oleh kerana sifat terapi ini yang berbentuk katarsis dan self-healing, iaitu ia boleh merawat diri sendiri. Sebagai kesimpulannya, idea inovasi penghasilan serap ini adalah satu projek yang boleh dijayakan iaitu dengan fasa pertama mengenal pasti masalah dan juga mencari genre-genre buku yang bersesuaian serta elemen-elemen kesejahteraan psikologi. Kemudian barulah akan masuk fasa yang kedua iaitu penghasilan buku-buku antologi yang berkaitan dengan perkembangan kendiri, yang berkaitan dengan kekuatan diri untuk mengatasi isu yang dihadapi. Oleh itu, projek ini dilihat sebagai satu kaedah yang berkesan dalam membantu proses adaptasi individu yang sedang berhadapan dengan masalah tekanan, masalah kesedihan, tidak bahagia dalam kehidupan dan sebagainya. Ia merupakan satu amalan yang juga dapat menyumbang kepada strategi daya tindak yang efektif dalam berhadapan dengan masalah. Sekian sahaja dari saya. Semoga idea penghasilan projek serap ini dapat memberi manfaat kepada ummah.
Sekian, terima kasih.